Ini bab doa dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Urwah bahawa Aisyah memberitahunya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dalam sembahyangnya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu daripada azab kubur, dan aku berlindung denganmu daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Aku berlindung denganmu daripada fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada dosa dan hutang. Maka ada seseorang berkata kepada baginda, ma aktsara ma tasta'id min al-maghram. Alangkah kerapnya, alangkah acapnya engkau berlindung daripada hutang. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang itu apabila dia telah berhutang, dia akan bercakap, maka berdusta. Dia berjanji, maka dia memungkiri janjinya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Laylah daripada ayahnya, beliau berkata, aku pernah bersembahyang di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang sunat. Aku mendengar baginda mengucapkan, a'udzu billahi minan nar. Aku berlindung dengan Allah daripada neraka. Wailul li ahlin nar. Kecelakaanlah untuk ahli neraka. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Salamah bin Abdurrahman bahawa Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri untuk mengerjakan sembahyang. Kami juga berdiri bersama baginda. Lalu ada seorang Arabi mengucapkan dalam sembahyangnya begini, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan engkau rahmati sesiapa pun bersama kami. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam, beliau berkata kepada Arabi itu, sesungguhnya engkau telah menyempitkan yang luas. Maksud baginda rahmat Allah Azza wa Jalla. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibn Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca Sabbihisma rabbikal a'la, baginda berkata, Subhana rabbiyal a'la. Abu Daud berkata, orang lain meriwayatkan berbeza daripada yang diriwayatkan oleh Waqi' dalam hadis ini, yaitu Abu Waqi' telah meriwayatkannya, dan Syu'bah, Abu Waqi' dan Syu'bah meriwayatkannya daripada Abi Ishaq, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas secara mauquf ataupun sebagai mauquf. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Musa bin Abi Aisyah, beliau berkata, ada seorang lelaki bersembahyang di atas rumahnya. Dia apabila membaca alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, bukankah dia maha berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati? Qala, orang itu mengucapkan, subhanaka fabala, maha suci engkau memanglah. Fasa'aluhu, maka orang ramai pun bertanya dia tentang perbuatannya itu. Dia pun berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Daud berkata, Ahmad mengatakan, yu'jibuni fil fariḍah, saya suka seseorang itu berdoa dengan doa yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam sembahyang fardunya. Ini bab miqdar, qadar.
rukuk ataupun lama masa rukuk dan sujud. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada As-Sa'di, daripada ayahnya ataupun daripada pakciknya. Dia berkata, saya pernah melihat Nabi SAW di dalam sembahyang baginda. Nabi SAW tetap dalam rukuk dan sujudnya selama baginda membaca Subhanallahi wa bihamdih 3 kali. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk bersabda, apabila seseorang dari kamu rukuk, maka hendaklah dia mengucapkan 3 kali Subhana rabbiyal azim, dan itulah yang sekurang-kurangnya. Dan apabila dia bersujud, maka hendaklah dia mengucapkan Subhana rabbiyal a'la 3 kali, itulah sekurang-kurangnya. Abu Daud berkata, hadis ini mursal, Aun tidak sempat dengan Abdullah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ismail bin Umayyah. Beliau berkata, saya telah mendengar seorang Arabi berkata, saya telah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa di antara kamu membaca At-Tin wa Zaitun, maka dia sampai kepada akhir ayat, yaitu Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Selepas itu falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bukankah Allah hakim yang maha adil? Maka hendaklah dia mengucapkan memanglah, iyalah, benarlah, saya menyaksikan tentang perkara ini. Wa man qara'a, dan sesiapa yang membaca la uqsimu biyaumil qiyamah, lalu dia sampai kepada akhir ayat alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, maka hendaklah dia mengucapkan bala, iyalah, atau memanglah, benarlah. Dan sesiapa membaca wal mursalat, dan dia sampai kepada ayat bi ayyi haditsin fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka hendaklah dia mengucapkan amanna billah. Bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, mereka akan percaya kepada cerita apa lagi selepas daripada Al-Quran ini. Falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan amanna billah, kami beriman dengan Allah. Ismail berkata, saya pergi untuk mendengar kembali daripada Arabi itu dan untuk melihat mungkin. Maka Arabi itu berkata, wahai anak saudaraku, ini kalau kita orang Kelantan ni kan, awal atazunnu, adakah kamu ingat aku tidak ingat lagi hadis itu? Sesungguhnya aku telah mengerjakan 60 kali haji. Tidak ada satu kali pun haji yang aku kerjakan itu melainkan aku ingat unta yang aku naiki untuk pergi mengerjakan haji. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair, beliau berkata, saya telah mendengar Anas bin Malik berkata, tidak pernah saya bersembahyang di belakang sesiapa pun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang lebih serupa sembahyangnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang ini, daripada pemuda ini. Maksud beliau ialah Umar bin Abdul Aziz. Qala, perawi berkata, yani Bani Anas, fahazarna fi ruku'ihi, kami pun agak dalam rukuknya 10 tasbih dan dalam sujudnya 10 tasbih. Abu Dawud berkata, Ahmad bin Saleh mengatakan, qultu lahu, saya berkata kepadanya, manus ataupun mabus? Maka dia berkata, adapun Abdul Razak, dia mengatakan mabus.
Tetapi ingatan saya mengatakan manus. Adapun lafaz Ibnu Rafi', ini adalah lafaz Ibnu Rafi'. Qala Ahmad mengatakan daripada Sa'id bin Jubair, daripada Anas bin Malik. Bab seseorang yang sempat dengan imam pada ketika imam sedang bersujud, apakah yang harus dilakukannya? Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu datang untuk bersembahyang ketika kami sedang bersujud, maka bersujudlah kamu, tetapi jangan kamu mengira apa-apa dengan sujud kamu itu. Yani jangan kamu mengira sebagai satu rakaat dengan sujud kamu itu. Dan orang yang sempat dengan rokok, yani imam, berarti dia telah mendapat sembahyang itu, yani rokok itu, rakaat itu. Kita tengok semula. Bab doa fi salah. Ini bab doa dalam sembahyang. Imam Abu Dawud dia buat bab ini dengan maksud nak menceritakan kepada kita sunnah Nabi SAW, bahawa di dalam sembahyang itu ada juga tempat-tempat doanya. Mana tempat doa yang paling baik yang diajarkan oleh Nabi SAW? Di sini disebutkan riwayat daripada Aisyah, yaitu Nabi SAW selalu berdoa dalam sembahyangnya dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, dan seterusnya. Itu yang Nabi SAW doa. Jadi dia doa ni dalam sembahyang. Di manakah dia doa? Di manakah dia doa? Kalau kita perhati di dalam syarah kita ni, Badlul Majhud, dia sebut pada muka surat 153. Dia kata di sini dalam syarah, selepas tasyahud sebelum salam, itu tempatnya doa ini. Tempat doa ini ialah selepas tasyahud sebelum salam, seperti mana yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dengan mengadakan satu bab, iaitu babud doa qabla salam. Ini bab doa sebelum salam. Hafiz Ibnu Hajar selepas menukilkan Bukhari ni kalam ulama, pendapat ulama, dia kata qultu, apa yang nyata kepada saya ialah Imam Bukhari mahu mengisyaratkan kepada yang tersebut di dalam setengah-setengah riwayat hadis ini tentang ketentuan tempat mana. Faqad waqa'a fi ba'd turuq hadis Ibn Mas'ud ba'da dhikr at-tashahhud, tersebut di dalam beberapa tariq riwayat Ibn Mas'ud, iaitu selepas tasyahud. Selepas tasyahud kemudian seseorang itu boleh memilih doa mana yang dikehendakinya. Kemudian dia sebut Ibnu Khuzaimah daripada riwayat Ibnu Jurayj, qala akhbarani Abdullah ibn Tawus, daripada ayahnya, bahawa dia mengucapkan ba'da tasyahud kalimatin yu'azzimuhunna jiddan. Qultu, saya pun kata, fil mathna kilayhima, yani pada rakaat yang kedua, rakaat yang kedua dan rakaat yang keempat, kedua-dua sekali. Dia menjawab, bal fit tasyahhudil akhir, bahkan yang dibaca itu dalam tasyahud akhir. Qultu, saya pun kata, apa yang dibaca itu? Qala a'udzu billahi min azabil qabri, hingga seterusnya, hadis seterusnya. Ibnu Jurayj berkata, riwayat daripada Aisyah marfu'an wali Muslim min tariq Muhammad bin Abi Aisyah, daripada Abi Hurairah marfu'an, apabila seseorang daripada kamu bertasyahud, selesai bertasyahud, falyaqul,
maka hendaklah dia mengucapkan seperti tadi lah, doa tadi. Itulah yang diucapkan. Ini riwayat Waqi' daripada Auza'i, daripadanya dan seterusnya. Lepas tu dia sebut, jadi di mana tempatnya doa tadi? Ada keizinan untuk orang yang bersembahyang tu berdoa, iaitu dia boleh pilih doa mana yang dia kehendaki, iaitu selepas ni, selepas daripada tasyahud. Lepas tu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, gapo selepas tasyahud isti'adzah ni. Lepas tu doa-doa hak lain kami nak baca. Lepas tu baru salam. Begitu. Lepas tu baru salam. Jadi baca hak ni dulu. Kalau adalah kita nak doa apa-apa untuk kita, selepas tu. Jadi isti'adzah ataupun ta'awudz ini dulu. Baca hak ni dulu. Dan hak ni selepas daripada tasyahud, hak biasa tu. Jadi daripada doa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ni, hak ni moleknya dari segi tertib baca hak ni dulu. Lepas tu baru doa hak lain. Aku berlindung denganmu daripada azab kubur, dan aku berlindung denganmu daripada fitnah Masihid Dajjal. Jadi hadis-hadis umpama ini banyaklah. Bukan dalam Abu Dawud saja, dalam kitab-kitab hadis yang lain pun ada sebut juga, menunjukkan bahawa azab kubur itu ada. Azab kubur itu ada. Dan itulah mengikut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdasarkan hadis-hadis, terlalu banyak hadis-hadisnya bahawa azab kubur itu ada. Dan azab kubur ini lain daripada azab neraka. Itu lain, sesuatu yang lain. Sebab itulah Nabi SAW mengajar kita supaya kita berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Jadi azab kubur ni pun satu azab yang dahsyat jugalah. Dan berlindung daripada fitnah Masihid Dajjal. Fitnah Masihid Dajjal ini bukan semua orang nak kena fitnah Masihid Dajjal ini, tapi apa yang suruh berlindung juga? Sebab sebagai peringatan semua ni, mana supaya kita tidak lupa setiap masa bila-bila pun bahawa akan ada Masihid Dajjal ini. Itu satu. Yang keduanya, fitnah Masihid Dajjal bukan makna Masihid Dajjal tu sendiri. Sebab Masihid Dajjal tu akan nyatanya di akhir zaman. Adapun sebelum pada tu, apakah tidak ada orang panggil Dajjal ataupun penipuan dalam hal-hal agama ni? Tak ada kah? Ada juga. Jadi hak penipuan dalam bab agama ni kita tengok memang lemah lah kadang-kadang. Hak tak masuk akal pun orang boleh terima juga. Ada hak terima. Tak pernah sabar sikit abuk pun ada hak terima. Dan kadang-kadang kita tengok hak terima-terima ni orang cerdik-cerdik juga. Begitu bab petunjuk hidayat ini dengan kesesatan ini dia pelik. Kita tak boleh nak fikir dengan cara biasa. Syukurlah banyak-banyak Allah SWT bagi kita ni hidayah, kita sudah duduk di atas jalan yang benar. Sebabnya kalau orang hak tak betul tu, kita tengok agama yang tak, agama lain hak tak betul tu memang tak betul. Hak sesat atas nama Islam sumpah juga. Jadi pengikut-pengikut dia tu kalau kita tengok memang orang cerdik-cerdik dalam bab dunia ni, dalam bab niaga ni, ahli peniaga yang besar kita kata, menteri pun ada juga, profesor pun ada juga. Tetapi masing-masing terima hak yang bagi kita tak pernah sabar. Tetapi benda-benda ni dia boleh jadi kita terpedaya. Hak sudah molek-molek dan beragama ni, Islam ni kadang-kadang mari hak tak pernah sabar, boleh terima. Maknanya besar Masihid Dajjal ini fitnah dia hak nak bersatu sekali menggelincirkan manusia ni daripada akidah yang benar. Hak itulah hak nombor satu sekali. Maksud berlindung dengan Allah daripada fitnah Masihid Dajjal ni, yakni secara tidak langsungnya hak sebalik tu, hak tersiraknya minta biar Tuhan selamatkan akidah kita daripada segala macam ancaman. Jadi ancaman hak besarnya, hak kemuncaknya akhir zaman tu, hak dajjal, hak semati. Sebelum pada tu pun ada banyak dajjal yang semuanya mengelirukan orang dalam hal agama. Jadi kiranya masing-masing orang mengikut agama atau mengikut ajaran tu,
habis ringlah dia, sepenuh hati, khusyuk tak kira cara dia. Tetapi atas perkara yang tidak benar, itulah mana tertipu. Dajjal itu mana penipuan yang sangat halus dan licin, orang tak berasa, tak sedar. Dajjal seorang yang sangat besar penipuannya, dan penipuannya sangat halus, orang ramai tak nampak. Dalam hadis sebut Dajjal hak sebenar tu akhir zaman tu sudah tulis di dahi dia ni, kafara. Macam mana tak nampak? Macam mana tak nampak? Nabi SAW ada sebutkan orang yang buta huruf pun dia akan nampak kalau dia ada iman. Maknanya ini pelik ni, luar biasa. Tidak cara biasa. Tetapi kalau dia jelek pun, kalau dia tak ada iman ataupun dia lemah, ada perkara yang tak betul penutup dia, maka dia akan jadi tak nampak. Begitu juga hak sebelum Dajjal, hak sebenar tu Dajjal yang lain. Begitu juga. Jadi kita tak perasan tu, ya dia ni menipu kita, mengheret kita kepada kesesatan. Hak tu kita tak perasan. Sebab itulah disuruh, wa a'udzubika min fitnatil mahya, aku berlindung denganmu daripada fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan ni banyak sekali. Hak ni kita boleh tengok sendirilah fitnah kehidupan ni macam mana. Ada orang sampai bunuh diri, fitnah kehidupan. Ada orang sampai ujian hidupnya berat sangat sampai jadi hilang akal. Itu fitnah kehidupan. Ada orang yang maknanya hilang kesedaran langsung, tak ada sakit tu, itu fitnah kehidupan juga. Fitnah kehidupan juga berupa keseronokan hidup, keseronokan hidup, kemewahan, yang menyebabkan kita jadi lalai daripada agama, lalai daripada ajaran Allah. Ialah berlaku fitnah kehidupan sangat banyak. Fitnah kehidupan yang kita tengok macam-macam bentuknya. Masing-masing kita ada pengalaman. Masing-masing kita ada pengalaman. Dan kita boleh tengok sendiri. Ada orang yang kerana benda dia boleh tukar agama. Siapa tukar agama? Fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan. Ada orang yang hina, jadi hamba kepada orang, sanggup dia buat apa saja asalkan dia dapat benda. Ada. Dapat perempuan saja, sanggup buat apa. Fitnah kehidupan lah tu. Siapa bertetak, bunuh, mati, kerana perempuan. Fitnah kehidupan semua. Jadi berlindung dengan Allah daripada fitnah kehidupan ni sangat banyak. Kadang-kadang kita kerana fitnah kehidupan ni satu masalah, tak boleh buat apa dah kita. Habis hayat kita nak menghadapi hak tu, nak menyelesaikan hak tu pun habis hayat. Kadang-kadang kalau Tuhan nak uji satu perkara tu sampai ke mati, tak boleh nak selesai. Fitnah kehidupan ni besar. Sebab tu minta berlindung. Wal mamat, dan fitnah kematian. Fitnah kematian. Fitnah kematian ni sama ada ketika nak mati tu ataupun selepas mati. Makna lepas mati pun ada lagi macam-macam ujian. Sebab kita dalam akidah kita bukan setakat hidup ni saja ujiannya. Lepas mati tu lebih banyak lagi bahkan ujiannya. Sebab lebih jauh lagi, banyak peringkat lagi yang kita nak lalui selepas mati. Hidup ni setengah-setengah orang yang tidak faham tu dia kata baik mati lah. Dia tidak tahu mati tu lagu mana. Sedangkan mati tu pun ada juga fitnah dia. Fitnatul mamat orang panggil. Fitnah kematian. Pada ketika dekat nak mati tu pun fitnah. Lepas mati tu di alam kubur pun fitnah. Banyak bukan main fitnah. Dan aku berlindung denganmu daripada dosa. Dosa ni pun perkara yang kita kena berlindung juga. Jangan kita bergantung dengan diri kita saja. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita berdoa, la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau biarkan aku kepada diriku walaupun sekelip mata. Biar kamu jagalah aku. Jangan serah kepada diri aku sendiri. Diri aku sendiri terlalu lemah kalau nak jaga tu. Boleh jadi maksiat, dia boleh mari macam-macam.
Mula-mula timbul dalam fikiran dulu. Lepas tu jadi nak buat, jadi kamu-kamu. Kalau Tuhan tak jaga situ lagi, pun boleh jadi macam-macam. Kadang-kadang tak padan-padan pun. Dosa kita buat tu tak padan-padan. Berapa ramai kita tengok kita tengok orang-orang yang telah melakukan maksiat besar yang menyesal. Kita tengok memang waktu pun beban tu pun padan. Ini orang dosa tu hak menyesal. Hak tidak menyesal ke mana? Hak menyesal ni pun kesan dia tu lagi nampak lah, dengan ubannya, dengan tuanya, dengan apanya, nampak sedihnya. Dia berasalah, barulah dia rasa. Misalnya kita kata orang yang berzina, kita kata dia rasa tak padan benda tu. Dia bergomor sangat sampai gitu semua tu. Bendanya setara mana sangat. Apabila dia merasa dia tahu pada lagu mana dah, sudah lepas dah, hak tu tetap dosa dah mana-mana. Situlah. Itu kalau menyesal. Kalau menyesal, kalau tak menyesal, akibat dia saya sok nampak lah akibat dia. Dalam hadis-hadis disebutkan setengah-setengah dosa tu akibat dia dalam dunia ni pun boleh nampak dah. Jadi dosa ni satu perkara yang besar yang perlu perlindungan Allah juga. Perlu perlindungan Allah juga. Wal maghram, dan hutan. Hutan ni besar. Dalam banyak-banyak perkara dalam dunia ni, urusan dengan kita hutan ni besar benar. Artinya Nabi SAW ni nak suruh umat dia ni beringat. Bukan tak boleh berhutan, dia sendiri pun pernah berhutan. Bukan tak boleh berhutan, tetapi berapa ramai orang yang apabila terlibat dengan hutan ni macam-macam berlaku kepada dia. Macam-macam. Dan kadang-kadang hak berhutan ni pula, kalau hak berhutan cara riba pula, dosa lagi pula. Lepas tu banyak perkara-perkara lain pula akibat dia tu. Maka adalah orang kata dalam setengah-setengah hadisnya, dalam riwayat Nasai misalnya disebutkan yang bertanya tu Aisyah sendiri yang berkata tu, kenapalah Rasulullah banyak sangat ni engkau berlindung daripada hutang ni apa ni? Nabi SAW kata, manusia ni, seseorang ni, apabila dia berhutang, dia akan bercakap lah. Apabila dia cakap dusta lah. Dia kata nanti seminggu lagi. Seminggu tu tak betul. Sebenarnya dia nak buat benda lain. Seminggu tu dia nak lari ke, dia nak apa ke. Banyaklah. Ni kalau kita baca pendapat hukamat pula, akibat hutang ke apa, banyak pula lah. Perihal orang yang hutang ni, keresahan dia, kegelisahan dia, masalah dia, banyaklah pula. Tak kira lah tekanan terhadap dia, banyaklah. Itu tak kira lah. Jadi dia kata apabila berhutang, dia akan bercakap. Bila bercakap, dia akan berdusta, kecap lawak lah. Dia berjanji, mungkin janji. Dia akan berlaku gitu, akan ada lah keadaan begitu. Dan ini sudah jadi satu alamat ataupun pertanda nifak pula ada pada seseorang itu. Jadi seeloknya kita jaga diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang membawa kita kepada dosa yang lain pula. Dosa berdusta, dosa mungkin janji pula, bawa ke situ pula. Kenapa? Kerana berhutang. Jadi tak boleh berlaku semua tu. Elakkan diri daripada berhutang dulu lagi. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Yang ni kita kena sekat punca dia. Jangan buat punca dia. Sebab itulah Allah SWT pun bila dia melarang daripada zina, dia kata la taqrabuz zina, jangan menghampiri zina. Dia tidak kata jangan berzina, walaupun di tempat lain ada juga sebut gitu. Tetapi ini langkah untuk mencegah. Jangan cari punca dia. Jangan buka pintu dia langsung. Jangan pergi dekat, jangan mendekati zina pun dilarang. Apatah lagi berzina tu sendiri. Tapi kalau kita duduk main-main kat tepi-tepi itu boleh jadilah. Man hama haulal hima yushiku an yaqa fihi. Orang yang duduk kindak-kindak di tepi kawasan larangan itu, lambat laun dia akan terjerumus ke tempat itu. Boleh jadi.
Itulah sebab Nabi SAW berlindung dengan Allah. Jadi tujuan dia nak ajar umat dia lah. Kemudian riwayat daripada Abi Layla, beliau berkata, saya bersembahyang dekat Rasulullah SAW dalam sembahyang sunat. Saya dengar Nabi SAW ucapkan, a'udzu billahi minan nar, wailul li ahlin nar. Aku berlindung dengan Allah daripada neraka, dan kecelakaanlah untuk ahli neraka. Jadi orang yang dapat neraka ni celakalah dia, malanglah dia. Jadi neraka ni pun sesuatu yang kita kena berlindung juga. Kena cuba mengelak diri. Nak mengelak dirinya tak ada lain dengan kita berlindung dengan Allah juga. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bangun untuk bersembahyang, kami pun bangun juga. Tiba-tiba ada seorang Arabi. Arabi ni mana orang yang tidak duduk di bandar lah, duduk di padang pasir, tidak tetap tempat duduk dia, tempat tinggalnya. Dalam sembahyang dia baca lagu ni, dia kata, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan engkau rahmati orang lain selain daripada kami ni. Ini aku dengan Muhammad ni, jangan rahmati orang lain. Begitu dia kata. Jadi Rasulullah SAW lepas pada beri salam, dia pun kata kepada Arabi, dia kata, engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Jadi apa yang sepik hak luas tu, tak kena sepik yang hak luas tu. Maksud baginda yuridu rahmatullah. Yuridu ni Abu Hurairah lah kira-kiranya yang kata. Jadi wasi'an laqad ta'ajjarta wasi'an, engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Maksud yang luas itu ialah rahmat Allah. Jadi Nabi SAW maksudkan yang luas itu ialah rahmat Allah. Jadi tidak sepatutnya kata lagu tu, bapa yang minta Tuhan kasihani ataupun rahmati dia saja dengan Muhammad Nabi SAW saja, tak kena lagu tu. Sepatutnya minta Tuhan kasihani dan Tuhan rahmati sekalian orang Islam, sekalian yang ada. Jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini luas. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini merangkumi orang kafir dan juga orang mukmin kalau dalam dunia ni. Bahkan ada pada segala-galanya rahmat Allah itu. Seperti mana dalam firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat aku menguasai segala-galanya. Rahmat aku menguasai segala-galanya. Ada belaka rahmat Allah pada gapo sekalipun, ada rahmat Allah. Cuma nyata dalam bentuk dia sendiri. Nyata dalam bentuk dia sendiri, rahmat Allah tu. Orang kafir kau itu orang, kalau tidak orang pun rahmat Allah ada pada apa-apa pun. Sehingga batu ulat yang duduk dalam batu tu pun ada rahmat Allah. Yang mana kalau kita tengok lemah, macam mana dia rezeki dia, rahmat Allah tetap ada di situ. Binatang-binatang hak tak ada apa-apa, rahmat Allah ada pada dia tu. Mesti ada. Mesti ada. Kalau kita kata dia tak ada susu, dia tak ada senjata, dia tak ada gini-gini, dia ada juga cara dia. Cara dia yang sesuai dengan dia. Kita tengok sotong tu lembek, tapi macam mana dia boleh makan ikan, boleh telan lembek, padahal nampak lembek gitu. Dan dia ada, bisa dia tu racun dia boleh buat keluar. Tuhan bagi ada rahmat untuk menjaga dia. Jadi rahmat Allah ada di mana-mana pun. Lepas pada tu riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW apabila baca Sabbih isma rabbikal a'la, dia baca Subhana rabbiyal a'la. Jadi bila baca Sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nabi SAW pun baca Subhana rabbiyal a'la. Jadi hak tempat ayat tasbih tu dia tasbih. Hak suruh tasbih, tasbih. Tempat ayat minta, dia minta. Tempat ayat minta apa ni, perlu kita minta perlindungan, minta perlindungan.
Ayat azab, minta dijauhi kita daripada azab itu. Ayat rahmat, ayat nikmat, minta Allah SWT bagikan nikmat itu. Abu Daud berkata, Waqi' mana ada orang lain meriwayatkan berbeza daripada Waqi' hadis ini. Itu makna khulifah. Mana ada orang yang meriwayatkan tak serupa dengan Waqi' dalam meriwayatkan hadis ini. Misalnya Abu Waqi', ayah dia tu sendiri, dan Syu'bah meriwayatkannya daripada Ishaq, Abi Ishaq, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas sebagai mauquf. Jadi Waqi' di sini begitu tengok. Haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Waqi'. Waqi' ni meriwayatkan daripada Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya Waqi' memarfu'kan hadis ini. Mana mengikut riwayat dia hadis ini marfu'. Cerita ni Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Tapi ayah Waqi' dan Syu'bah meriwayatkan daripada Abi Ishaq juga. Meriwayatkan daripada Abi Ishaq juga. Patut atas tu sanad serupalah. Dia kata hadis ini berhenti setakat Ibnu Abbas saja. Artinya yang baca tadi Ibnu Abbas yang baca. Bila baca Sabbihisma rabbikal a'la, dia baca Subhana rabbiyal a'la, bukan Nabi. Itu makna. Di sini apabila dia kata qala Abu Daud, dalam Abu Daud, situ kena perhati tu. Komentar Abu Daud duduk situ. Situ kena perhati. Dan situ yang rumit sikit kalau nak rumit pun. Ada kalanya tidak rumit. Macam sini ni biasalah. Dia nak ceritanya riwayat ini ada tak serupa. Hak ni riwayat gini, hak ni riwayat gini. Tak serupa. Artinya hak ni mengikut riwayat ni marfu', mengikut riwayat ini mauquf. Tapi yang meriwayatkan secara mauquf itu dua orang, Abu Waqi' dan Syu'bah. Waqi' tu sendiri adalah orang yang molek, orang yang baik, orang yang bagus, tak jadi masalah. Bukan orang yang tak bagus. Tetapi riwayat dia tu ada berbeza. Adakah dia yang keliru, atau hak dua orang lagi itu yang keliru, atau tempat Waqi' ambil ni, iaitu Israel itu yang keliru, yang memarfu'kan hadis ini. Itu tidak dapat dipastikan. Tetapi makna riwayat ini tidak sepakat. Yang ini mengikut setengah tariknya adalah mauquf, mengikut tarik yang lain iaitu tarik Waqi' marfu'. Kalau lagu ni nak pakai apa mana? Boleh pakai kedua. Asalkan perawi-perawi dia orang-orang yang bagus-bagus belaka, tak jadi masalah. Dan kita boleh ambil hak lebih tinggi. Yang ni kita boleh terima hak marfu', tak apa. Boleh terima. Yang ni riwayat ini ada dua tarik dia, ada yang mauquf, ada yang marfu'. Hak mauquf itu pun sahih juga, hak marfu' itu pun sahih juga. Tak jadi masalah. Cuba kalau mengikut riwayat Waqi' itu ada tambahan lah, iaitu Nabi SAW baca. Jadi ini orang panggil ziyadah perawi tu. Ziyadah maknanya ada Nabi SAW. Dalam riwayat dua orang lagi tak ada. Tapi ziyadah ini adalah ziyadah thiqah, ziyadatul thiqah maqbulah, tak jadi masalah. Jadi kalau nak baca pun, baca ni ketika mana? Ketika sembahyang sunat ataupun sembahyang seorang boleh lah. Kalau tu imam, mengikut Imam Malik, mengikut Imam Abu Hanifah, tu terang dia kata tak boleh, tak usah baca lah. Tak boleh. Sekiranya makmum itu, masa baru ni lah kita sudah jumpa dah baru ni, makmum itu terdiri daripada orang yang macam-macam latar belakangnya dan tidak diketahui keadaannya. Lepas tu cerita ni pula daripada Musa bin Abi Aisyah. Dia kata ada satu orang duduk semaya, datang rumah dia. Lepas tu bila dia ni baca alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, dia pun baca lagu subhanaka qabala. Orang pun tanya dia kata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
baca lagu ni. Rasulullah SAW pun kata lagu ni juga. Qala Abu Daud berkata. Jadi kalau kata qala Abu Daud ini, Abu Daud sendiri kata ni, kau anak murid dia, yang zahirnya anak murid dia lah. Anak murid dia tu Lu'lu'i tu. Qala Abu Daud berkata, sebab ini riwayat dia meriwayatkan daripada Abu Daud. Jadi Abu Daud kata ini anak murid dia. Satu. Yang kedua, kaedah kitab-kitab lama juga, kadang-kadang dia kata qala Abu Daud itu dia sendiri dah, tapi dia guna bahasa tu macam bahasa untuk ghaib. Dia tidak kata qultu atau aqulu, tidak. Qala Abu Daud. Misalnya dalam Bukhari qala Abu Abdullah tu dia sendiri. Ini bahasa kitab lama, kadang-kadang dia guna juga gitu. Boleh kedua. Imam Ahmad ni, maksudnya Imam Ahmad mengatakan, sebab Imam Ahmad ni tok guru dia, tok guru kepada Imam Abu Daud. Saya suka kalau seseorang tu berdoa dalam sembahyang fardu dia, iaitu dengan doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau nak doa dalam sembahyang, memang ada, boleh doa dalam sembahyang. Tetapi saya suka kalau seseorang tu dalam sembahyang dia berdoa dengan doa dalam Quran, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah dan lain-lain lah, doa dalam Quran. Itu yang Imam Ahmad suka. Tetapi ini ada perbezaan pendapat lah ulama lah. Ada yang mengatakan doa hak tidak Quran, hak hadis pun boleh. Hak hadis pun boleh juga, bagus juga. Pergi lagi, ada yang mengatakan hak tidak Quran, hak tidak hadis pun boleh juga. Apa-apalah doa, asalkan bahasa Arab. Jangan doa aku Melayu dalam sembahyang. Asalkan bahasa Arab, kena belajar. Itulah sebab maknanya kalau kita ni orang Islam, maknanya dia bahasa Arab, bahasa kita, bahasa umat Islam, semestinya kena belajar. Kalau bahasa lain boleh belajar, kenapa bahasa Arab tak boleh? Dan kalau belajar senang. Kalau orang ajar, kalau kita tak boleh buat sendiri pun, orang cerita doa kepada kita, kita boleh tahu, kita boleh faham doa tu. Jadi kita boleh berdoa. Setengah-setengah ulama dia kata tak boleh, kecuali hak dalam Quran dan hak dalam hadis, hak dalam sunnah sahaja. Ada juga. Walau bagaimanapun ini perkara khilaf. Perkara khilaf. Hak dalam sembahyang, hak lepas sembahyang tu tak kira. Hak lepas sembahyang tu tentu sekali lah, boleh lah, apa pun. Hak dalam sembahyang ni maksudnya. Dan hak baca-baca saat ni ada jawapan-jawapan ini. Imam Ahmad mengatakan kalau dalam sembahyang fardu tak boleh baca derah. Orang hak terima macam Imam Syafi'i dan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, bila baca ayat-ayat yang seumpama ini, dia pun ada jawapan dia tu, sambut tu, subhanaka fa bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tidak boleh baca derah. Imam ke makmum ke tak boleh, baca perlahan sahaja. Tapi mengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tak boleh baca, tak ada baca dalam sembahyang fardu, tak boleh. Ini semua sembahyang sunat kata Imam Malik, ataupun sembahyang seorang. Kalau dalam sembahyang fardu dia jadi tu imam, tak boleh baca. Itu mengikut dia. Jadi ada khilaf juga dalam perkara ni. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dia mengatakan boleh baca sebab ada hadisnya. Ada hadis. Inilah hadis-hadisnya. Di antara hadis-hadisnya ni, antara hadis-hadisnya ialah ni. Dan banyak hadis-hadis yang bertaraf sahih, hasan, macam-macam ada tu. Hak dhaif pun ada juga tentang baca-baca ni. Jadi terpulailah kepada masing-masing sebab hadisnya ada. Tapi bagi orang yang tak sah tu, dia kata hak ada ni untuk orang yang sembahyang seorang atau sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Dia tak boleh lah. Sebab apa hak sembahyang dalam sembahyang fardu ni? Ceritanya lain. Nabi SAW ajarkan supaya ringkas, Lepas tu kadar rukuk dan sujud. Selama mana kau nak rukuk dan sujud ini?
Selama mana? Ini dalam bab ini boleh katakan hadis-hadis dia ni tidak sahih saja. Tidak sahih saja. Jadi tadi kita sudah terjemah dah. Riwayat daripada Sa'id Al-Jurairi, daripada As-Sa'di, daripada ayahnya. Cuba kita tengok. Daripada As-Sa'di, qala fi at-Taqrib. Hafiz Ibn Hajar dalam Taqrib at-Tahdzib kata la yu'raf wa lam yusamma. Tidak diketahui dia. Siapa dia As-Sa'di ni? Ibn Al-Qayyim mengatakan dhaif sebab tidak diketahui. As-Sa'di ni majhul. Siapa dia? Tak boleh. Dan tidak sabit ini. Tidak sabit taslih 3 kali baca ni. Subhanallahi wa bihamdih, qadar. Dia kata qadar, baca subhanallahi wa bihamdih 3 kali. Ini tidak sabit. Yakni dalam hadis yang sahih. Ada pun dalam riwayat lagu ni lah. Bukan Nabi SAW baca subhanallahi wa bihamdih. Qadar itu. Qadar subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. 3 kali. Selamat itulah rokok tu. Jadi hak taslith ini kata selamat tu 3 kali baca ni tidak sabit. Itu kata Ibnul Qayyim. Dan Hafiz Ibn Hajar pun kata ni tidak diketahui. As-Sa'di ini majhul. Bila perawi itu majhul, maka hadis ini menjadi dhaif. Dia kata daripada ayahnya ataupun daripada pak cik dia. Siapa dia? Tidak diketahui juga. Jadi tak boleh. Hadis hak lagu ni dia jadi dhaif. Jadi kita tak boleh nak pegang. Walaupun dia kata saya tengok Nabi SAW dalam semaya dia tetap dalam rukuk dan sujud dia selama tu, selama 3 kali baca. Tak ada. Jadi tidak boleh nak buat hukum lah mana sekurang-kurangnya selama tu. Tidak. Seperti kita sudah bincang dahulu, Imam Abu Hanifah mengatakan rokok sekurang-kurang orang panggil rokok setara. Sekurang-kurang orang panggil sujud setara mana? Setara tu lah hak wajib, hak asasnya, hak fardunya. Hak selebihnya tidak fardu kata dia. Paling tinggi wajib. Paling tinggi wajib. Ataupun kepada orang yang mengatakan wajib tumakninah. Sebab Imam Abu Hanifah dia tidak mengatakan tumakninah tu rukun, bukan rukun, bukan fardu. Rokok tu fardu, rukun, tapi tumakninah tu tidak. Jadi hak sekurang-kurang orang panggil rokok, sekurang-kurang orang panggil sujud. Tetapi tumakninah tu bukan rukun. Mana kalau tinggal waktu semaya sah. Cuma kurang lah, tak sempurna semaya. Dia pun kata lagu tu juga. Dia kena ada tumakninah juga, barulah jadi sempurna. Tetapi bagi orang yang mengatakan tumakninah tu pun rukun juga, tumakninah tu setara mana? 3 kali ni ke? Tidak. Dia kata subhanallah sekali. Sekali saja. Subhanallah. Sekadar tu. Jadi kalau tak ada siapa setara tu, tak ada tumakninah lah tu. Sekurang-kurangnya kadar itu, tak mesti baca subhanallah. Tak mesti baca, tak baca pun. Tapi selama tu sekurang-kurangnya sudah ada tumakninah dah. Bagi orang yang mengatakan tumakninah, artinya hak selebih daripada tu adalah sunat. Sunat bagi dia. Sunat. Hak selebihnya. Jadi daripada hadis ini kata 3 kali ke apa, ini tidak sabit, tidak boleh dijadikan sebagai panduan dan landasan dalam bab hukum ni. Nak menentukan, nak kata ini wajib ke, fardu ke, tak boleh pegang dengan hal ni. Jadi hak dia kata qadar subhanallahi wa bihamdih. Adakah Nabi SAW baca lagu ni? Hadis ni tidak nak cerita hak tu. Kita sudah sebut dah sebelum pada ni, banyak dah jumpa hadis, dah selepas ni pun akan jumpa lagi. Ya, dia baca dalam rukuk subhana rabbiyal azim. Riwayat yang sahih banyak. Itu subhana rabbiyal azim 3 kali sekurang-kurangnya.
sekurang-kurang hak sempurna 3 kali. Kalau dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Adapun wa bihamdi, macam di sini wa bihamdi, kita sudah jumpa dah baru ni bahawa riwayat itu tidak sahih. Tidak sahih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi tidak sahih. Imam Abu Daud pun komen dah. Kita sudah jumpa dah. Jadi hak ni dia subhanallah wa bihamdi, dia kata qadar, dia tidak kata Nabi baca hak ni. Yang dibaca dalam rukuk subhana rabbiyal azim, dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi dalam masyarakat kita ni banyak amal subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dia pakai yang dhaif itu. Yang semoleknya pakai hak sahih. Kalau nak banyak-banyak lah. Boleh 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh, 11 boleh. Baca hak tu. Jangan baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tidak lebih. Hak lebihnya hak sahih. Hak sahih. Kita orang mengaji hadis kena lagu tu lah. Tak boleh dah, tak boleh pegang dah. Dah tahu dah. Siapa tahu sah sembahyang? Tidak, kita tak kata gitu. Sudah faham dah tu. Sah sembahyang tu. Cumanya kuranglah, dah ada hak sahih, apa yang kita ambil hak tidak sahih tu. Kalau duit duit yang antara laku dengan tidak laku ni. Orang yang jual tu dia tak apa nak terima kalau hak soyak banyak, betul tak? Takut-takut orang tak boleh terima lah. Kalau nak bubuh dalam mesin ATM tu pun tak boleh terima tu. Dah. Buat apa? Pasal tak molek lah, kurang lah tu. Jadi hak dhaif ni pun lagu tu lah. Nak hak sahih tu mana hak lendik molek. Hak kerah molek pitih. Hak tu baru sedap. Pergi mana pun orang terima belakang. Mesin ATM tu pun terima. Kalau hak konyok-konyok tu, hak konyok lah kita kata ni. Kalau hak dhaif ni. Tetapi orang kita banyak dia suka pakai yang dhaif. Dia membudayakan masyarakat dia dengan benda-benda dhaif. Itu tak kena. Tak kena. Sebab itulah kita dapati dalam masyarakat kita ni banyak berbeza daripada tempat-tempat lain. Sebab kita terlalu bermudah-mudah dalam perkara dhaif. Dalam perkara dhaif, hadis-hadis dhaif. Terlalu bermudah-mudah. Dan kita kadang-kadang pegang dengan hak dhaif tu kuat benar. Jadi sehingga kita pandang kurang ataupun tak sempurna lah orang kalau tak buat lagu. Itu lagi teruk, lagi jauh lagi pergi. Banyak. Misalnya raut muka masa salam akhir tu dhaif jiddan. Dhaif jiddan dia orang tak pakai, orang tak boleh pakai. Dhaif jiddan. Itu. Ada hadis tu ada, tapi tidak kuat. Tidak kuat. Hak lebih kuatnya tak ada. Hak lebih kuat. Tak ada sapu muka, tak ada. Banyaklah yang seumpama itu, banyak. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bersabda, apabila seseorang daripada kamu rokok, maka hendaklah dia mengucapkan 3 kali subhana rabbiyal azim, itu sekurang-kurangnya. Dan apabila dia sujud, hendaklah dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali, itulah sekurang-kurangnya. Abu Daud berkata ini mursal, tidak sempat dengan Abdullah. Tidak sempat dengan Abdullah. Jadi Abu Daud sendiri kata, mana hadis ni pun dhaif juga. Setengah-setengah orang kata kasunan sittah, sihah sittah. Ni kitab sahih hak 6 ni. Macam mana dhaif saja ni? Macam mana anda mengajar ni banyak jumpa hak dhaif. Tidak anda kata ni dalam kitab ni. Abu Daud sendiri pun kata. Lepas tu syarah-syarah semua pergilah tengoklah syarah mana-mana pun. Lagu ni lah. Hak kata sihah sittah tu ala sabil taglib. Taglib orang panggil.
Yang ni hak kebanyakannya. Kalau nak kira hak lebih banyak, yang sahih itu betul. Sekadar tu, bukan tiap-tiap satu hadis dia tu sahih. Tidak. Siapa kata lagu tu? Abu Daud pun tak kata lagu tu. Tuhan dia pun tak kata. Kalau kita nak kata, lebih sudut dari garpu lah panggil. Kalau kita nak kata, dia sendiri pun tak kata, Tuhan dia pun tak kata. Semua dalam dia ni sahih. Dah. Misalnya sini, hadis ini mursal. Apabila mursal, enggak dia mursal. Orang ngaji usul hadis faham selalu. Aun ni dia tak ada dengan Abdullah bin Mas'ud, tak ada. Apabila tak ada, makna putus. Sanad ini munqati. Bila munqati, dhaif lah. Mudah je kaedah dia lagu tu. Tujuan dia ayat tu benar ayat dhaif, tapi dia cara dia sendiri. Bila putus, dia tak ayat hak siapa dia, mesti dia tak ada dengan Abdullah bin Mas'ud. Jadi mesti dia ambil daripada orang lain. Dah tak ada, tak dia ambil kubur. Dah. Kubur kan tak kira dah. Kubur tu. Buat-buat berelui dia tak cara buat berelui. Dia nak pelebih Imam Abu Hanifah dia tu. Dia kata, Khadir pergi belajar dengan Imam Abu Hanifah di kubur dia. Habis kita angkat tangan lah tu. Dah. Tak boleh. Tak ada. Kalau mengikut kaedah kita ni, tak ada. Bila dia tak ada dengan Abdullah bin Mas'ud, dia kata daripada Ibnu Mas'ud, mesti ada orang lain. Siapa dia orang lain? Kita nak tahu. Kalau selagi tak boleh ayat tu, tak boleh. Putuslah apa panggil. Hadis ini munqati'. Jadi mursal di sini, mursal bukan dengan makna mursal istilahi. Sebab mursal ialah hadis yang mana tabi'i meriwayatkan daripada Nabi dengan tidak menyebut sahabat. Itu mursal. Ini bukan. Hak dia tidak sebut tu bukan sahabat. Sahabat sebut ni, Abdullah bin Mas'ud ni. Hak tidak sebut tu bukan sahabat. Dari segi istilahnya bukan mursal. Mursal di sini dengan makna munqati'. Munqati' makna putus sanad dia. Bila putus, dhaif lah. Dhaif. Selain daripada tu, ni Ishaq bin Yazid, perawi dia majhul, tidak diketahui. Tidak diketahui, majhul. Siapa dia kata? Hafiz Ibn Hajar kata dalam Taqribut Tahdhib, ni dalam kita. Majhul. Bila majhul? Kalau kata hak tak ni, Aun tu, dia ada ambil daripada satu orang. Jelas nama dia. Orang tu ambil daripada Ibn Mas'ud. Tak jadi juga. Dhaif juga. Sebab Ishaq ni majhul. Tak boleh. Lepas tu apa yang Imam Abu Daud ambil lagu ni? Hak tu dia bab lain. Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, apa banyak dia amal hadis-hadis yang dhaif, kadang-kadang hadis maudhu', dia ada maksud dia sendiri. Dengan maksud nak mengajar orang yang nak mengaji hadis. Sebab itulah kitab-kitab ini dipilih untuk orang yang belajar hadis. Sebab kalau belajar hak ni pun pada dah, dia akan faham ilmu hadis. Cara kitab hadis dia akan faham. Sebab dia ada kaedah dia sendiri. Tujuan dia nak perkenalkan kepada kita perawi-perawi dia. Jadi yang menceritakan benda lagu ni, kalau ada pun orang lagu ni setara ni. Dalam orang yang hak tinggi-tinggi tak ada. Itu tujuan dia. Sebab hak sahih, hak tinggi ada dah orang buat. Dia nak hak lain pula. Nak suruh kita tengok biar kita nampak agama kita ni hak mana hak kemah molek, hak mana hak tak kemah molek. Dia nak ajar kita biar kenal kayu. Bila kita nak buat rumah kayu ni tahan kau tidak? Tu dia. Boleh guna untuk agak dia kayu ni. Nak tias seri boleh kau ni. Kayu lagu setahun ni. Itu tujuan dia. Dia nak ajar kita. Kau nak buat pagar-pagar gitu boleh lah. Buat pagar-pagar. Itu tujuan. Bukan maksud nak ayat semua. Hak dia hak mari tu, perawi-perawi dia molek belaka. Siapa dia kata lah tu? Orang hak ngaji tak ada kata lah tu. Jadi Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudhali, ini cucu kepada adik-beradik Abdullah bin Mas'ud. Cucu dia. Jadi ini sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya mana? Sekurang-kurang hak sempurna. Bukan sekurang-kurang kalau tak baca hak tu tak sah rokok, tak jadi rokok. Dah. Kalau kita nak ambil kira, dah satu dah hadis ni dhaif. Kalau kita nak tinggal apa tak apa. Dah tak secara lah ke dia. Kita tak sepakat lah ni. Boleh, tak apa. Tapi kalau kita nak tengok juga maksud dia, maka adnahu, inilah yang paling kurang
paling kurang yang sempurna. Hak paling kurang yang sempurna 3 kali lah. Bukan makna paling kurang tu, makna kalau kurang daripada tu tak jadi rokok. Tak jadi rokok. Makna kadar ataupun masa rokok tu kurang-kurangnya kena 3 kali. Kalau tidak jadi rokok. Tidak. Tak ada siapa kata lagu tu. Tak ada siapa kata lagu. Kalau nak pegang dengan hadis ni tak kuat, tak boleh nak pegang. Tak ada. Jadi kita kena pakai hak sekurang-kurang di sini, maksudnya sekurang-kurang yang sempurna. Sebab yang sempurnanya tasbih ni 3 kali sekurang-kurangnya. Lepas tu kalau hak lebih lagi tu, lebih lah. Hak sederhananya 5 ke 7 ke. Hak lebihnya 9, 11. Tetapi dengan witir lah. Dengan witir seperti yang kita telah sebut dah sebelum ni. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang baca di antara kamu wattini wazzaitun, dia sampai ke hujung dia gini-gini supaya kita baca tadilah. Hadis ini juga dhaif. Tetapi ada juga hak sahih pun ada juga. Hak ni berhubung dengan baca ni, ucap ni lepas baca hak ni baca gini, ada riwayat yang sahih pun ada. Tapi hak ni riwayat ni, sanad ini tidak sahih. Hak sahih ada. Apa Imam Abu Dawud tak mari? Dia tidak nak mari. Tengok lain. Dia nak ajar kita nak kenal perawi-perawi. Sebab itu dia kaya orang ni, dia ni gini. Sebab itu dia kaya tentang perawi-perawi. Dia nak memperkenalkan perawi kepada kita. Barulah kita jadi mengaji hadis tu kemah molek. Sebab kita kenal perawi sahih kita biasa dengar ni. Perawi hak peringkat menengah ni macam Abu Dawud ke apa ni, hak menengah ni kira menengah. Hak ni pun kita pernah dengar perawi-perawi. Ada hak bawah lagi. Hak ni kita tak aja dengar. Kita mengaji Bukhari berapa tahun misalnya, tak ada nama ni, tak aja jumpa nama ni. Lagu tu lah. Hak ni sebab apa? Sebab Ismail bin Umayyah dia ni dhaif, la yu'raf, tidak diketahui. Saya telah mendengar A'rabi itu siapa pula? Sami'tu A'rabiyan yaqul. Siapa dia A'rabi? Kalau A'rabi ni sahabat, walaupun dia A'rabi, tapi kalau jelas dia tu sahabat, tak apa, boleh terima lagi. Tetapi ni A'rabi ni bawah daripada Abu Hurairah. Dia kata dia dengar Abu Hurairah kata. Siapa dia? Arabi tu apa namanya? Tak ada sebut. Tapi Yazid bin Iyad ada menyebutkan nama dia tu, iaitu Abul Yasa'. Ini tidak ma'ruf, majhul juga. Yazid bin Iyad. Sebab apa? Sebab Yazid bin Iyad perawi yang dhaif juga. Yazid bin Iyad ini ada meriwayatkan hadis ini dalam Mustadrak Hakim, dan Hakim kata sahih. Imam Zahabi pun setuju juga. Pelik tu. Padahal Imam Zahabi sendiri kata di tempat lain, dia kata orang ni dhaif. Boleh jadi dia tak ingat. Mustadrak Hakim ni ulama-ulama pesan dah. Dia longgar sangat hukum dia tu. Hak orang lain kata tidak sahih, dia kata sahih. Tapi kalau dia kata sahih, kalau Imam Zahabi dalam talkhis dia tu, dia akui, maka ulama kata boleh pakai. Semua tepat kah? Tidak semua tepat. Misalnya dalam hadis ni, Zahabi akui, Hakim kata sahih tu, Zahabi aqarrahu Zahabi. Zahabi akui. Padahal Zahabi sendiri di tempat yang lain dia kata ini perawi majhul. Lagu ada dhaif. Ini menunjukkan kadang-kadang boleh jadilah dia terlupa kah, sebab main banyak-banyak kan, banyak-banyak dia terlupa. Atau boleh jadi pada ketika tu dia tak tahu lagi tentang kan. Dia tak tahu lagi. Tapi masalahnya orang kata takkan dia tak tahu Yazid bin Iyad tu sendiri. Hak sebut nama. Kalau ada sebut nama pun Yazid bin Iyad, dia tu saudara mana? Dhaif juga. Tak boleh gila. Jadi sebab itulah
ulama-ulama muhaqqiqin dalam hadis ni, dia kata tidak semestinya kalau Imam Zahabi akui Mustadrak Hakim tu maka sahih. Belum lagi, nak tengok lagi. Tapi secara kasarnya, secara umumnya boleh dah lah kita terima. Tapi ada juga setengah-setengah tempat tu tidak lagi, terlepas lagi. Misalnya di sini Abu Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang baca Wattini wa Zaitun sampai akhir tu, dia pun hendaklah dia kata bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ada seterusnya. Jadi hak ni semua ni kalau mengikut Imam Syafi'i, dia kata boleh baca dalam sembahyang fardu pun. Tapi baca qahar lah. Imam pun boleh baca, makmum pun boleh baca. Bila habis tu imam baca tu alaihissallahu bi ahkamil hakimin, baca perlahan. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Baca perlahan. Makmum pun baca, imam pun baca, boleh. Itu Imam Syafi'i kata. Imam Malik kata tak boleh. Imam Abu Hanifah pun kata tak boleh. Tidak harus. Itu dia. Baca. Ini di sini disebut. Wala yaquluha inda Ahmad fi shalah. Imam Ahmad kata tak boleh. Tak boleh baca dalam sembahyang. Kalau di luar sembahyang, ya. Bila kita baca sini kita kata bala wa ana ala zalika minasyahid. Di luar sembahyang. Tapi kalau dalam sembahyang, apalagi fardu, tidak. Wa ilaihi yushir ma taqaddama hikayatu Abi Dawud anhu. Jadi ini Abu Daud isyaratkan tadi. Imam Ahmad kata kalau dalam sembahyang ni dia kenanya baca hak Quran. Kalau doa ni hak Quran juga. Kalau hak tidak Quran, mana dia tidak kenal lah, dia tidak suka. Dalam Mirqat pun lagu tu, basatahu fi i'la'is sunan wa hakaya an Malik misal al-Hanafiyah. Imam Malik pun kata tak boleh. Tetapi walaupun kata gitu pun, siapa tak sah nak kau sembahyang? Tidak. Tidak siapa tak sah sembahyang tu. Cuma mereka mengatakan makruh. Jelah. Kalau mana dalam keadaan sedar, tidak haruslah. Tidak harus. Kalau di luar boleh. Boleh di luar sembahyang. Ataupun kalau Imam Malik dia kata lagu-lagu ni dalam sembahyang sunat, kata dia dalam sembahyang sunat. Dalam sembahyang fardu tidak. Jadi perawi ni kata hak Arabi tadi ni, Ismail bin Umayyah, dia kata Arabi, dia pun pergi semula jumpa. Dia kata, Ismail kata, saya pun pergi jumpa dengan Arabi tadi, nak tengok, takut-takut dia terlupa hak dia riwayat dulu. Jadi Arabi bila tengok dia kata, awal kamu ingat aku ni tak ingat dah kau. Aku ni 60 kali pergi haji. 60 kali pergi haji tu naik unta lain-lain. Setiap kali aku naik unta tu, aku ingat tahun ni aku naik unta mana, pergi buat haji, aku ingat. Mana jadi nak ayat ingat tah dia tu kuat lah. Mana hak dia cerita saat ni betul-betul dia ingat. Daripada Abu Hurairah dia ingat molek. Itu tujuannya dia cerita ni. Tetapi walaupun dia kata gini pun tidak jadi sahih. Sesuatu hadis. Walaupun perawi dia kata saya ingat molek lagu ni. Saya tu siapa dulu saya tu? Saya tu tidak jelas. Di sini ni masalahnya. Saya Arabi tu tak jelas. Jadi tak boleh. Lepas tu perawi hak bawah dia Ismail bin Umayyah. Imam Zahabi kata Kufi dhaif an Abil Yasa' la yu'raf. Dua orang betul-betul ni jojok dua orang ni, mana kedua-duanya tak boleh. Jadi dhaif. Walaupun dalam hadis tu dia ada sebut. Kalau ada dalam hadis sebut, dia bersumpah memang betul lagi, sumpah pun tak jadi. Ulama hadis dia tak pakai. Tersudut ayat sumpah pun pejam mata pun tak sah, dia tak sah. Dia nak sanad dia. Sanad. Kadang-kadang sanad molek dah. Isi pula. Isi. Ini susah. Sebab itulah bila Harun Ar-Rasyid pegang Ali Bid'ah ni, Syakir nak bunuh, hukum bunuh. Dia kata tak apalah nak bunuh dia, tapi nak lagu mana, berapa banyak tu, berapa ribu hadis dia rekod, dia sebar kata. Harun Ar-Rasyid kata tak usih, tak apa, kita ada ramai ni orang suka ni, imam-imam besar ni, demo ni akan boleh tapis semua hak kamu buat. Dia kata dia tak usih. Ulama-ulama dia ada
Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in, dan orang-orang ni, orang-orang besar ni, mereka ni ada tak usi gitu. Dia boleh tapis. Dia boleh tapis. Sebab tu kalau apa ni, orang reka hadis, kadang-kadang dia reka hadis dia bubuh sanad tu sanad sahih. Ulama hadis tak keliru. Tak keliru. Tapi kalau dia pandai sungguh lah, dia ada kaedah dia. Ada kaedah dia, dia boleh lagi. Boleh lepas lagi. Boleh selamat lagi. Kalau tidak, jadi supaya pilot dah kita kata. Supaya pemandu kapal terbang tu, kalau tak pandai, tak tubik tayar lagu mana? Tak. Nak turun tu tayar tu tak tubik lagu mana? Dia kena pandai sungguh. Ramai ni penumpang ni, kapal terbang pula, kapal terbang penumpang pula. Nah, kalau dia pandai dia boleh. Ni pun lagu tu. Dia tahu hak mana lebih besar, hak mana kena jaga, lebih diutamakan. Dia tahu dalam bab ni apa dia perlu diutamakan. Hak ni bercanggah dengan hak mana, dia boleh tahu. Itu pentingnya. Jadi hadis ni kita tak boleh tinggal. Quran itu Tuhan jamin, hadis ni Tuhan tak jamin. Tapi Tuhan tak jamin pun mukjizat juga. Bila kata mukjizat, dia akan nyata, akan nampak lah bagaimana Tuhan tunjukkan keistimewaan dia tu. Akan nampak. Sebab tu ulama-ulama mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala jaga hadis ni melalui ulama-ulama. Melalui ulama-ulama. Jadi hadis kita tak boleh tinggal. Siapa puak-puak anti hadis ni, dia tak sahih hadis. Siapa kalau lagu tu bahaya. Jadi sebab apa dia pening dengan benda-benda lagu tu? Ada kalanya pendapat dia tu ialah juga betul juga kemuskilan dia tu. Tetapi dia jadi melampau. Siapa tolak ambil. Sebab apa? Sebab dia tak tahu cara nak ambil tu lah. Dia tak tahu cara nak ambil, sehingga mengelirukan dia. Tapi kepada orang-orang yang faham betul, tidak jadi masalah. Jadi hadis ni kita tak boleh buat, tak boleh tolak. Tapi kita nak terima lagu mana, dia kena ada kaedah dia. Apabila ada kaedah, tak jadi masalah. Lepas tu riwayat daripada Sa'id bin Jubair, beliau berkata, dan seterusnya. Dia berkata, hak ni pun tidak sahih juga. Betul-betul ni dalam Abu Daud sekali. Tidak sahih juga. Tidak sahih tu dari segi sanad dia tu lah. Sebab apa? Ni dalam syarah kita ni. Wahab bin Manus qala fit taqrib, dalam Taqribut Tahdzib. Taqribut Tahdzib ni kitab Hafiz Ibnu Hajar, 2 jilid. Dia ringkaskan daripada Tahdzibut Tahdzib yang 12 jilid. Tahdzibut Tahdzib tu mengumpulkan perawi-perawi dalam Sunan Sittah, dalam Muwatta ke apa, ada pula perawi hak molek atau tak molek pun ada. Tapi dalam Taqribut Tahdzib ni dia ambil perawi hak dhaif saja. Dalam Taqribut Tahdzib. Tu cara. Ni dalam Taqribut Tahdzib. Dia kata Wahab bin Manus bin Nun, dengan nun. Setengah ulama mengatakan Mabus, gitu, dengan ba, Nazilul Yaman. Wa fi Tahdzibut Tahdzib Mahnus, kata dia. Dan seterusnya. Jadi hak ni tak boleh. Hak ni pun tak boleh, tak boleh terima juga. Perawi ni. Di sini dia tak ada sebut. Dia tak ada sebut. Cuma jadi ada sebut dalam hasyiah dia ni, bawah ni, dalam Abu Daud dan Nasa'i hanya ada riwayat dia ni satu ini saja. Ini saja. Satu ni. Jadi bila Hafiz Ibn Hajar sebut dalam Taqribut Tahdzib tu, macam tu, tanda dah tu, perawi ni perawi tak. Tak apalah. Abu Daud berkata, Ahmad bin Saleh berkata. Ahmad bin Saleh itu guru dia. Tadi kan kalau kita baca, haddatsana Ahmad bin Saleh wa ibn Rafi'. Jadi 2 orang tok guru Imam Abu Daud. Dia ambil daripada 2 orang ni hadis ni. Qala haddatsana Abdullah bin Ibrahim bin Kaisan. Abdullah bin Ibrahim bin Kaisan. Dia ambil daripada 2 orang. Dia kata Ahmad bin Saleh
kata qultu lahu manus au mabus, saya berkata kepadanya saya berkata kepadanya, yakni kepada tok guru saya, iaitu Abdullah bin Ibrahim bin Kaisan, manus ke mabus ni, yakni Wahab bin Manus ke mabus. Dia nak pastikan. Maka tok guru dia kata, yakni Abdullah bin Ibrahim, dia kata Abdul Razaknya dia kata mabus, tetapi ingatan saya kata manus. Dan ini adalah lafaz Ibnu Rafi'. Hasan ini lafaz Ibnu Rafi'. Sebab Ahmad ini maksudnya Ahmad bin Saleh ni, tok guru dia ni. Ahmad meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair an Anas bin Malik. Apa tujuan Imam Abu Daud kemarin? Dia nak ceritanya, kalau sanad Ahmad bin Saleh dia ambil ni, riwayat itu adalah riwayat an-anah, riwayat mu'an-anah. Sebab dia sebut an Sa'id bin Jubair an Anas bin Malik. Tetapi hak dia sebut sini Wahab bin Manus qala sami'tu Sa'id bin Jubair yaqul sami'tu Anas bin Malik yaqul. Jadi sami'tu, ada sami'tu ni, ini adalah lafaz Ibnu Rafi'. Lafaz Ibnu Rafi', bukan lafaz Ahmad, bukan lafaz Ahmad bin Saleh. Dari segi isi dia tu serupa, tapi dari segi sanad dia tu menyebutkan sanad tu tak serupa. Dari segi menyebutkan sanad itu tak serupa. Hak ni sebut sanad, mana ada tasrih bis sama', yakni Ibnu Rafi', iaitu Muhammad bin Rafi', Ibnu Rafi'. Adapun Ahmad dia tidak sebut itu. Tetapi hak kata manus ni berdasarkan ingatan Ahmad itu, Ahmad bin Saleh, tok guru kepada Imam Abu Daud. Dia kata manus. Abdul Razak seguru juga dengan dia, sama-sama belajar dengan ayah dia juga, tapi dia kata mabus. Dia kata mabus. Tapi ingatan dia kata manus. Situ je Imam Abu Daud nak ceritanya beza ni. Hak ni kata mabus, hak ni kata manus. Dan perawi yang kata manus dia kata dia ingat berdasarkan ingatan dia lah betul. Dan Abu Daud sebut ada sami'tu ni siapa? Di antara dua orang tu dia tu siapa yang kata sami'tu ni? Kedua-duanya kata sami'tu tu kah? Dalam riwayat kedua-duanya? Tidak. Bahkan hak sebut sami'tu tu adalah mengikut riwayat Ibnu Rafi'. Adapun riwayat Ahmad bin Saleh dia tidak ada sami'tu, tetapi riwayat an begitu, secara an-anah. Mana kalau riwayat secara an-anah tu kurang kuatlah. Walau bagaimanapun ada dua. Hak ni riwayat secara an-anah, hak ni riwayat dengan ada tasrih bis sama'. Walau bagaimanapun hak ni pun tidak kuat juga. Babur rajul yudrikul imam. Sekat itulah dulu nampak. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah.